Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah kurniakan, dapat kita sama-sama pada malam ni mengimarahkan rumah Allah. Sama-sama kita niat iktikaf, duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur, Allah kurniakan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung kitab Riyadus Salihin, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tajuk untuk malam ni, InsyaAllah kita akan bacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan zuhud terhadap dunia. Kelebihan zuhud terhadap hidup di dunia. InsyaAllah saya akan bacakan hadis-hadis yang dimasukkan dalam kitab ni. InsyaAllah sama-sama kita bacalah. Yalah, saya tolong baca je. Saya bukan nak mengajar pun, saya tolong baca je. Maklumlah bukan semua orang ada masa nak baca. Kadang-kadang saya pun tak baca juga buku ni. Bila nak bagi kuliah dekat orang, barulah kita baca. Tu pun tolong baca. Saya tolong baca, tuan-tuan dengar. Saya bukan nak ajar pun. Saya tolong bacakan je, InsyaAllah. Jadi untuk tajuk ini, ada satu ayat Al-Quran yang menceritakan tentang zuhud, iaitu dalam surah Yunus ayat 24. Surah Yunus ayat 24, antaranya yang menceritakan tentang zuhud di dunia. Ayat yang berbunyi, innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Surah Yunus ayat 24. Ayat itu menceritakan tentang perumpamaan kehidupan di dunia ni. Perumpamaan kehidupan kita di dunia. Allah mengumpamakan kehidupan di dunia adalah seperti air hujan yang Allah turunkan dari langit. Maka tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur melaluinya, yakni air hujan tu turun, kemudian tumbuhlah bunga-bunga,
tumbuhlah pokok, tanaman-tanaman yang mana semua itu dimakan oleh manusia dan binatang. Semua tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, semua itu kita boleh makan, dan juga untuk binatang ternakan. Hinggalah apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, bila dah banyak tumbuh-tumbuhan, dah cantik, dan segala perhiasannya dah cantik, bunga-bunga tu, serta para pemiliknya menyangka bahawa mereka pasti dapat menguasainya, tiba-tiba datanglah azab kepadanya Allah. Pada waktu itu Allah azabkan pada waktu malam ataupun siang, dan kami jadikan tanaman-tanaman itu seperti tanaman yang telah disabit, telah dipotong dan sebagainya, seakan-akan belum pernah tumbuh sebelum ni. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami dengan terperinci kepada orang-orang yang mampu untuk berfikir. La'allakum liqaumi yatafakkarun. Allah bagi tanda-tanda ni semua yang nampak adalah orang-orang yang berfikir sahaja. Kenapa Allah sebut macam tu? Sebab ada orang bila dia tengok ciptaan Allah, dia tak rasa apa-apa. Dia tak rasa itu kehebatan Allah. Dia tak rasa itu keagungan dan kemuliaan Allah. Sebab tu Allah sebut ayat ni, barang siapa yang nampak pokok-pokok tumbuh, rumput, buah-buahan, kemudian habis dia punya musim dia akan layu. Maka bila kita tengok perkara itu semua adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Tapi yang boleh nampak perkara itu hanyalah orang yang berfikir sahaja. Yang tak nak fikir, pemalas ni, dia rasa alah biasalah tu, tak ada apa pun. Yang ini Allah sebut liqaumin yatafakkarun, untuk orang-orang yang rajin berfikir. Siapa yang tak nak fikir, dia punya pasal. Sepatutnya kita kena fikir, kita kena tengok betapa hebatnya kekuasaan Allah. Setiap tahun Allah janjikan benda yang sama. Kalau di Malaysia ni ada dua musimnya, musim hujan, musim panas. Hujan, panas. Hujan, panas. Adalah bunga sikit. Tapi kalau di luar-luar negara, dia ada 4 musim. Musim bunga, musim luruh, musim sejuk, musim panas. Dia pusing. Sebelum datang musim sejuk, dia akan datang musim luruh dulu. Sebelum musim luruh, mesti keluar bunga-bunga dulu. Sebelum datang musim bunga, dia akan datang musim panas. Begitulah setiap tahun. Kalau kita rajin pergi ke luar negara, kita akan nampak 4 musim tu. Tapi di Malaysia tak ada 4 musim. Yang ada musim durian, musim rambutan, lain. Musim Malaysia lain. Tak sama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu pun kita perlu nampak kehebatan dan kekuasaan Allah. Dan begitulah perumpamaan yang Allah bagi kehidupan di dunia ni. Mula-mula memang cantik. Manusia ni lahir memang cantik. Budak kecil lahir bayi comel. Comel bayi ni. Bila dia besar sikit, dah dewasa, nampak dah dia punya kurang comel tu. Tapi comel lah juga. Masih lagi handsome. Sampai dewasa umur 30-40, masih lagi handsome lagi. Bila dah 50-60, dia dah nak dekat dengan kematian. Waktu tu dia sama macam bunga.
Bunga yang mula-mula tu dia cantik, lepas tu lama-lama dia layu, lama-lama lepas tu dia KO, mati. Itulah kehidupan manusia di dunia. Sama. Kita takkan kekal selama-lamanya. Mula-mula cantik, bayi lahir, comel. Bila dah dewasa, dah handsome. Lepas tu dah makin tua, makin handsome. Makin tua dia makin handsome, lepas tu dia meninggal. Macam itulah. Sama macam bunga dan tumbuh-tumbuhan tadi. Begitulah perumpamaan kehidupan manusia di dunia. Kita jangan sangka kita handsome sampai bila-bila. Tak. Jangan sangka muka kita ni cantik sampai bila-bila. Melainkan kalau botox. Tak adalah saja je. Melainkan kalau dia cocok botox, dia pakai, tu lain lah. Cerita tu lain lah. Pakai susuk, tu wallahualam lah, tak tahu. Tapi kalau orang yang normal, mula-mula muka dia cantik, licin, dewasa dia ketat sikit, lepas tu dia dah makin lama lebih kendur. Yang tu normal lah. Saya pun akan mengalami benda tu. Saya takkan handsome selama-lamanya. Okey, itu ibarat kehidupan di dunia. Takkan selama-lamanya. Sebab tu Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, contoh daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya qala Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Nabi SAW berdoa, ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar kecuali kehidupan di akhirat. Tak ada kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan kita di hari akhirat kelak. Habis tu kehidupan kita di dunia ni bukan kehidupan ke? Ini hanyalah sementara sahaja. Kita kena faham dan kita kena betul-betul tahu ni dunia ni sekejap je. Jangan kita rasa kita duduk lama kat Malaysia ni. Jangan kita rasa kita duduk lama dekat dunia muka bumi Allah ni. Tak, sekejap je. Singgah je. Kehidupan yang sebenar adalah kehidupan di hari akhirat. Maka apa tugas dan kerja kita dekat dunia ni? Tidak lain dan tidak bukan, hanyalah untuk mengumpul bekalan. Kita kena kumpul ni, bawa ke akhirat. Kumpul bekalan. Bekalan apa? Makanan? Minuman? Bukan. Pahala. Amalan kebaikan. Yang itu bekalan kita. So, tugas kita, kalau ada umur 70 tahun, 80 tahun, kumpul amalan 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, Allah bagi peluang untuk kita kumpul. Jangan sia-siakan peluang. Jangan sangka, Allah ustaz, kita masih muda, relax lah dulu, belum tentu mati lagi. Belum tentu kita mati, kita baru 20-an. Saya baru sekolah menengah, buatlah maksiat dulu. Nanti dah masuk universiti, saya bertaubat lah. Dah nak kahwin kan, saya bertaubat lah. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, jangan kita sangka kita takkan mati. Bila-bila masa je. Kalau dah tiba masa dia, tak kira tua, muda, dia akan datang. Mati tetap mati. Mati tetap mati. Manalah tahu, kan saya selalu sebut, manalah tahu, turun tangga kejap lagi, senang kerja untuk imam. Dah ada kat masjid.
Turun je tangga depan tu, jatuh, tergolek, terus mandi kat sana. Kan senang kerja. Terus naik van. Mana tahu, kita pun tak tahu bila kita meninggal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu, jangan sesekali melakukan maksiat. Kita tak tahu bila kita meninggal. Okay, itu hadis pertama, yang mana Nabi selalu berdoa, Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan di hari akhirat kelak. Hadis yang seterusnya daripada Anas radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Baginda pernah bersabda, jenazah itu akan diikuti oleh 3 perkara. Bila kita mati, ada 3 benda yang ikut. Bila dah meninggal, 3 perkara ni yang akan ikut. Pertama, ahluhu, ahli keluarga dia. Yang kedua, wa maluhu, harta dia. Yang ketiga, wa amaluhu, amalan-amalan dia. 3 benda ni akan ikut. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Bila sampai dalam kubur kejap lagi, bila dah kena tanam, 2 akan balik, 1 yang akan sama-sama dengan kita dalam kubur. Elok 3 tadi, tinggal 1 je. 2 ni balik. Yarji'u ahluhu wa maluhu, akan balik ahli keluarga kita, harta-harta kita. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan kekal adalah amalan kita sahaja. Elok-elok 3 dan ikut tadi, 2 ni balik. Keluarga kita ni, dia sedih bila kita tengok masa kita mati je. Masa kita kena kafan, masa kita kena mandi, masa kita kena solat, waktu tu dia sedih. Tapi bila dah dalam kubur, dia tak ada sedih dah. Dia tak ada sedih dah. Dah mati-matilah, nak buat macam mana. Dia masuk dalam kubur tak? Minta maaf. Abang dah mati, abang masuk dalam, saya kat luar. Dia tak ada cinta sampai dalam kubur, tak ada. Tak ada dia masuk kubur sama-sama. Takkan ada. Dia akan balik. Harta kita, yang hantar siapa? Kereta Honda hantar pergi kubur. Honda, contohlah Honda tu. Dia naik Mercedes, hantar pergi kubur. Lepas tu Mercedes masuk kubur tak? Minta maaf, Mercedes pun tak nak ikut. Mercedes pun tak cukup amalan lagi, dia balik dulu. Yang ikut siapa? Ni yang baik kita dengan kawan kita ni, amalan. Yang ini kawan baik kita dalam kubur kejap lagi. Tapi tuan-tuan, kalau amalan tu tak ada, apa yang nak dibawa ni? Cuba fikir. Cuba fikir, kalau amalan tu tak ada, nak bawa apa Oh ya. Termenung ni. Kan, nak bawa apa Dah seorang-seorang dalam tu. Cuba sama-sama kita fikir, muhasabah. Macam mana kalau tak ada amalan? Sebab Nabi dah sebut dah ni. Nabi dah bagi tahu dah. Nabi dah bagi tahu dah. Cuma kita je nak percaya ke tak percaya. Nabi dah kata dah, amalan yang akan ikut. Tapi kalau amalan tu tak ada, apa benda yang aku nak bawa? Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka dengan itu, kumpul bekalan tu. Kumpul banyak-banyak,
simpan. Jaga dia elok-elok, bawa dalam kubur. Itu je yang ada. Yang lain takkan ikut ni. Katalah meninggal suami isteri dua-dua sekali, takkan ditanam dalam satu kuburnya. Kubur asing-asing juga. Kubur tetap asing-asing, sebelah-sebelah je lah. Tapi takkan berpeluk dalam tu. Takkan berpeluk suami isteri dalam tu, tak ada. Dia tak ada katil queen kat dalam tu. Katil single je. Dalam kubur katil single je, mana ada katil queen. Seorang-seorang je lah duduk situ. Tapi yang kekal dengan kita siapa? Amalan. Jadi renung-renungkan, selamat beramal. Renung-renungkan, selamat beramal. Samalah yang cakap ni pun, cakap je pandai. Saya tolong baca je kan, saya cakap tadi. Saya tolong baca je. Okey. Hadis seterusnya, yang mana hari ni kita akan menginsafi tentang kehidupan dunia. Silap balik ni dah tak nak pergi kerja dah. Besok nak cuti lah. Kenapa? Nak beribadah je. Besok malas dah nak pergi sekolah. Pasal dah tak nak lah buat dunia, nak kerja akhirat je. Jangan sampai macam tu. Kita buat kerja. Akhirat kita kena ingat. Okey. Hadis yang juga daripada Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah, fayusbaghu fin nari sabghatan, thumma yuqalu ya ibna adam hal ra'aita khairan qattu, hal marra bika na'imun qattu, fayaqulu la wallahi ya rab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang penduduk dunia yang paling senang, dia banyak nikmat di dunia ni, semua nikmat dia pernah rasa di dunia, tapi dia termasuk daripada kalangan ahli neraka. Di dunia dia senang, tapi dia di salah seorang daripada kalangan ahli neraka. Akan didatangkan pada hari kiamat kelak. Allah keluarkan dia, Allah ambil dia, lalu dia dicelupkan. Sekali celup je ke dalam neraka. Ni orang yang paling kaya, duit berjuta-juta, semua nikmat dia ada. Allah ambil dia, Allah celup dia, sekejap dia dalam neraka, Allah keluarkan balik. Kemudian dia tanya, wahai anak Adam, adakah engkau pernah melihat suatu kesenangan? Pernah tak engkau rasa satu kenikmatan? Maka anak Adam ni jawab apa? Demi Allah, saya tak pernah rasa senang. Sedangkan di dunia dulu, dialah orang yang paling kaya, segala-galanya dia ada. Tapi Allah celup sekali je, angkat balik. Kau pernah rasa nikmat tak? Tak pernah. Sebab dah masuk neraka sekejap je. Hilang segala nikmat yang dia pernah rasa. Kemudian hadis itu bersambung, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah, fayusbaru sabratan fil jannah, fayuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qattu, hal marra bika shiddatun qattu, fayaqulu la wallahi ya rab, ma marra bi bu'sun qattu wa la ra'aitu shiddatan qattu. Orang yang kedua, dia ni adalah orang yang paling susah dekat dunia. Nak makan tak ada duit, rumah dia tak ada, baju pun tak pernah beli baru. Ini orang paling susah. Tapi dia ni dikurniakan Allah masuk dalam syurga. Apa yang dia buat? Allah masukkan dia sekejap je dalam syurga, keluarkan balik. Allah tanya, wahai anak Adam, kau pernah rasa susah tak dulu? Pernah tak kau rasa kesusahan? Apa jawab dia? Demi Allah, tak pernah susah.
hanya disebabkan apa? Dia dimasukkan dalam syurga. Sekejap keluar balik, dia kata aku tak pernah susah. Sedangkan dia dekat dunia dulu paling susah dialah orangnya. Nak ada duit, nak cari makan pun susah. Tapi bila dimasukkan dalam syurga, sekejap je hilang segala rasa susah tu. Dia rasa nikmat. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, nak kata apa dekat sini? Kehidupan kita di dunia ni sebenarnya tak ada apa-apa makna langsung. Tu dia. Rasa senang ke, rasa susah ke, yang penting apa? Akhirat nanti. Kita dah nikmat paling banyak di dunia. Kereta 10, rumah besar, duit banyak. Sekali celup je neraka. Kau pernah senang tak? Tak pernah. Lupa terus. Sampai tahap macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak kata apa? Kehidupan di dunia sebenarnya tak ada apa-apa makna langsung. Habis tu Ustaz, baik saya mati lah besok. Aduh mak ai. Susahlah macam ni. Okey. Kemudian hadis daripada Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya tidaklah dunia ni di sisi akhirat, jika nak dibandingkan dunia dengan akhirat, ibaratnya seperti kita mencelupkan jari ke dalam laut. Nak kata dunia akhirat ni dia punya perumpamaan dia macam mana? Kita cuba try celup jari dalam air laut. Celup, angkat. Kata Nabi, cuba lihat sebanyak mana air yang kembali itu. Yang menitis itu, yang itulah dunia. Yang seluas lautan tu, itulah akhirat. Yang kita celup, angkat, menitik tu, itu dunia. Yang selebih itu akhirat. Berapa banyak perbezaan tu? Betapa besar beza dunia dengan akhirat. Dunia ni sikit je. Akhirat banyak, luas. Tuan-tuan, tu satu perumpamaan. Kemudian, apa lagi perumpamaan dunia dengan akhirat? Apa lagi perumpamaan dunia dengan akhirat? Contohnya, ada satu hadis Nabi SAW, marra bisuqi wan nasu kanafataihi famarra bijadiyin asakka mayyitin fatanawalahu fa akhadha bi uzunihi thumma qala ayyukum yuhibbu ay yakuna hadha lahu bidirham faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi thumma qala atuhibbuna annahu lakum qalu wallahi law kana hayyan kana aiban annahu asaku fa kaifa wa huwa mayyitun faqala wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Satu hari Nabi SAW berjalan di sebuah pasar bersama dengan sahabatnya yang lain. Waktu jalan-jalan tu, dia bukan jalan-jalan sajalah, jalan, ternampak seekor bangkai kambing. Ada bangkai kambing seekor. Bangkai kambing, yang mana bangkai kambing itu telinga dia cacat. Telinga dia cacat. Maka Nabi pun ambil
dia pegang telinga kambing tu, telinga bangkai kambing, pegang telinga, dia angkat. Maka Nabi kata, wahai sahabat, siapa daripada kalangan kamu yang nak beli anak kambing ni dengan 1 dirham? Nabi angkat anak kambing bangkai tu. Nabi tanya, siapa nak beli? 1 dirham je, murah. Murah punya. Bangkai anak kambing, telinga cacat. 1 dirham je. Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami tidak suka untuk menukarkannya dengan sesuatu. Kami tak nak beli. Kalau kami beli pun, apa yang kami boleh buat? Kalau kami beli pun anak kambing bangkai tu, apa yang kami boleh buat? Okey, maka Nabi tanya pula, kalau macam tu, siapa yang nak? Aku bagi free je. Free je ambil. Bangkai anak kambing, telinga cacat. Ambil, free. Boleh buat gulai. Mana boleh bangkai. Nak bakar kambing golek, tak boleh, dah jadi bangkai. Nak bela, tak boleh, dah mati. Maka Nabi kata, nah bagi free. Siapa nak ambil, aku bagi free je, tak payah bayar. Maka sahabat jawab, demi Allah, sekiranya anak kambing tu masih hidup pun, kami tak nak. Sekiranya anak kambing itu masih hidup pun, kami tak nak. Apatah lagi kalau dah jadi bangkai, lagi tak nak. Sebab apa? Sebab anak kambing itu ada kecacatan. Kalau hidup pun kami tak nak ambil ya Rasulullah, apatah lagi dah mati. Maka Nabi SAW, dia bagi 1 ayat, sentap sikit. Dia kata apa? Demi Allah, sesungguhnya nilai dunia di sisi Allah lebih rendah daripada nilai kambing ni. Kalau kamu rasa kambing ni tak ada nilai, begitulah dunia di sisi Allah, tak ada nilai langsung. Mak ai, sekali dia bagi, sentap terus. Macam mana nak buat ni? Esok nak berhenti kerja ke macam mana? Esok sedekahkan semua duit macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Okey, itu 1. Bukan 1 dah, 2 dah saya bagi. Tadi ibarat air laut, yang ni ibarat kambing. Okey, saya bagi lagi. Hari ni saya bagi semua power punya. Sekejap 1 lagi. Nabi SAW mengibaratkan dunia ni seperti sayap nyamuk. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Seandainya dunia ni di sisi Allah hanyalah seumpama dengan sayap nyamuk sahaja. Seumpama dengan sayap nyamuk je. Kecil je. Tak ada apa makna pun. Ibarat seperti sayap nyamuk. Tuan-tuan, sayap nyamuk tu besar mana? Kita pernah bunuh nyamuk tak? Pernah. Sayap nyamuk tu besar mana? Kalaulah besar pun, apa kita boleh buat? Tak ada benda. Kita ambil petik, kumpul, jual, boleh? Cabut sayap nyamuk, kita kumpul banyak-banyak, jual. Tak ada makna dia. Ada sultan tu je dia nak hati nyamuk. Sultan apa dia saya tak ingat. Sultan Mahmud. Terima kasih. Dia suruh kumpul hati nyamuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu contoh. 3 umpama. Okey, saya bagi yang keempat. Nabi SAW bersabda, "Inna mat'ama bni adama ju'ila masalan lid dunya
wa in qazzahu wa mallahahu fanzuru ila ma yasir. Yang ni paling power lah. Sesungguhnya makanan anak Adam itu yang dimakan dijadikan perumpamaan terhadap dunia. Nabi umpamakan dunia ni seperti makanan yang kita makan. Tuan-tuan, kejap lagi kita makan, kita masuk mulut. Mula-mula dia rasa apa? Sedap, manis, masin, lemak dia, sedap. Itu dekat lidah je. Lepas tu bila dia dah masuk lidah, dah masuk mulut, dia lalu dekat sini, dia masuk dekat perut, usus, lalu usus. Last sekali dia jadi apa? Last sekali makanan tu jadi apa? Jadi najis. Itulah perumpamaan dunia. Itu perumpamaan dunia. Ibarat makanan yang kita makan, mula-mula manis, lah jadi apa? Jadi tahi juga. Apa boleh jadi? Tak ada jadi apa pun. Kalau ia pun jadi lemak sekejap. Kalau makan tidur, jadi lemak. Yang sisa dia ni tahi juga jadi dia. Dia tak ada makan jadi duit, tak ada. Dia tak ada makan jadi makanan balik, tak ada. Dia makan lah jadi apa? Najis juga. Itulah dunia. Mula-mula je sedap, last najis juga jadinya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah hadis-hadis yang menceritakan tentang perumpamaan kita di dunia ni. Perumpamaan hidup kita di dunia. Sebab tu Nabi SAW menyuruh kita untuk apa? Zuhud. Zuhud dengan dunia. Jangan berlebih-lebihan sangat. Buat relax je. Ambil sekadar perlu. Itu nama dia zuhud. Nanti kita sambung. Apakah maksud zuhud yang sebenarnya? Adakah zuhud itu sampai kita meninggalkan dunia ni langsung? Langsung tak ambil dunia? Dah Ustaz kata dunia ni tak ada manfaat, maka kita tak payahlah ambil dunia ni. Adakah begitu kaedah dia? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimanakah zuhud yang sebenarnya? Okey, saya bagi contoh satu ayat Al-Quran. Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu alaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Surah Al-Qasas ayat 77. Allah sebut apa? Dan kamu di dunia ni kumpullah pahala untuk negeri akhirat. Tugas kita dekat dunia, apa yang kita kena buat? Kumpul bekalan, macam saya sebut tadi. Sebab bekalan inilah yang akan ikut kita dalam kubur. Inilah yang kita akan bawa ke negeri akhirat nanti. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun begitu, dalam masa kita kumpul bekalan tu, janganlah kamu lupakan bahagian kamu di dunia. Maksudnya apa? Dalam masa kita kumpul bekalan, kumpul pahala, kumpul amalan tu, janganlah sampai kita tak pergi kerja. Kita jadikan pekerjaan itu sebagai ibadah, maka dia akan jadi amalan juga. Kita jadikan kita pergi sekolah tu ibadah, pergi college tu ibadah, belajar tu ibadah. Akhirnya dia akan jadi bekalan amalan juga. Itu yang Allah suruh buat. Janganlah sampai duduk rumah, tak kerja, tak pergi sekolah, tak pergi belajar. Kenapa duduk rumah tak kerja ni? Dah Ustaz kata dunia ni tak ada manfaat. Sudah. Buat kerja, niat ibadah. Buat
amalan di dunia, kita pergi sekolah, pergi kerja, pergi kebun, petik kelapa sawit, tanam rumput, tanam pokok, semua tu kita niat kerana Allah. Dia jadi ibadah dan akan masuk dalam bekalan amalan. Itu kaedah dia. Bukan duduk saja tengok TV dekat rumah. So, yang betulnya apa? Kita buat kerja semua dinilai sebagai ibadah. Maka akan dapat ganjaran pahala dan menambahkan amalan kita kepada Allah. Maka amalan tu lah jadi bekalan yang kita nak bawa dekat akhirat tu nanti. Yang nak bawa masuk dalam kubur tu. Cuma macam saya sebut tadi, zuhud. Zuhud dengan dunia. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Buat sekadarnya sahaja. Jangan pergi kerja sampai tak solat. Jangan pergi universiti belajar 24 jam sampai lupa masuk waktu maghrib. Pergi kelas pukul 2, tak payahlah solat, kita masuk kelas dulu. Masuk kelas pukul 8, bangun dah 7.30, tak solat subuh, terus pergi kelas. Itu bukan cara dia. Okay. So, apa yang kita kena buat? Seimbangkan dunia dan akhirat. Kita buat segala amalan, jangan kita tinggalkan akhirat. Buat kerja, solat jangan tinggal. Mesyuarat, waktu solat berhenti solat, sambung mesyuarat. Waktu belajar, habis kelas pergi solat, sambung belajar. Itu sahaja. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, itu antara hadis-hadis yang menceritakan tentang kehidupan di dunia. Tentang kehidupan di dunia. InsyaAllah nanti kita akan sambung apa yang dimaksudkan oleh Nabi sebagai zuhud. Zuhud tu apa sebenarnya? Dan bagaimana sifat kehidupan di dunia yang sebenarnya, yang Allah sebut dalam Al-Quran dan Nabi sebut dalam hadis. Kemudian kita akan masuk satu topik, iaitu warak. Warak ni apa pula? Dia ada kaitan dengan zuhud tadi. Dalam kita mencari rezeki, pergi kerja, kita kena jaga warak ni. Warak tu apa? Warak tu Ustaz, kita kena jalan tunduk. Jalan tunduk, tu warak tu orang tu. Bukan. Jalan tunduk sampai terlanggar tiang, itu bukan warak. Warak tu, kalau betul dia warak macam tu, betul lah tu kot. Tapi bukan itu maksud sebenarnya. Nanti kita akan ceritakan juga apa yang dimaksudkan dengan sifat warak itu. Apa kaitan zuhud dengan warak? Macam mana nak jadi orang yang warak? Adakah yang warak ni duk pakai kopiah, pakai jubah, pakai serban, dahi hitam, itu warak ke? Belum tentu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Sekadar itu saja untuk malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizukna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.